أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita. Allah masih beri nyawa kepada kita dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Dengan panjang umur kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya nak berkongsi sebagai sebahagian daripada bahan kuliah-kuliah saya, ceramah-ceramah saya yang saya akan simpan dalam YouTube ini. Mudah-mudahan menjadi ulang kaji kepada saya sendiri dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton di luar sana, insya-Allah. Satu kata-kata yang masyhur saya petik daripada kitab Syarah Al-Hikam. Kitab Al-Hikam yang telah dikarang oleh seorang ulama yang terkenal dalam dunia tasawuf, iaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Dalam kitab dia yang sangat terkenal, kitab Al-Hikam. Teringat lagi masa duduk di pondok Lubuk Tapah dulu, sempatlah belajar kitab Al-Hikam ni tapi tak sempat habis. Satu kata-kata yang insya-Allah kita akan ambil sebanyak mungkin pengajaran, iktibar, panduan dalam hidup kita. Ibnu Athaillah dia sebut alaihi rahmatullah, ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Saya ulang sekali lagi, ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Maksudnya pengharapan yang sebenar adalah yang disertai dengan amalan. Kalau tidak, maka ia hanyalah angan-angan kosong. Satu kata-kata hikmah yang sangat mendalam makna dia, yang sangat besar pengajaran kepada kita. Apa maksud dia? Mungkin tuan-tuan belum jelas lagi. Ar-raja'u ma qaranahu amalun. Pengharapan ataupun cita-cita, angan-angan yang tidak disertai dengan usaha, tidak disertai dengan amalan. Maka wa illa fahuwa umniyatun. Maknanya kalau tidak disertai dengan amalan, tidak disertai dengan bukti gerak kerja dan sebagainya, maka dia akan jadi angan-angan kosong. Kita bercita-cita, contoh disebut oleh para alim ulama, kita bercita-cita nak masuk syurga. Tiba-tiba kita tak semayang, kita tak bayar zakat, kita tak puasa, kita tak mentaati perintah Allah. Macam mana kita nak masuk syurga? Ini kita panggil angan-angan kosong. Contoh lain, ulama sebut menuntut syurga tanpa amal adalah salah satu dosa. Kita nak masuk syurga tapi kita tak beramal. Kita tak buktikan dengan amalan. Nak masuk syurga, doa setiap hari. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga Firdaus. Ya Allah, aku nak jadi ahli syurga. Tapi tak semayang. Tak ada ikhtiar untuk masuk syurga. Maka ulama menyebut kalau kita bercita-cita nak masuk syurga tapi kita tak berusaha, kita tak ada amal, kita tak beramal pun, kita tak taat pun perintah Allah, maka ia adalah satu dosa, benda yang sia-sia lah. Mengharapkan syafaat tanpa melakukan sebab
yang membawa kepada beroleh syafaat adalah salah satu tipu daya. Imam Hasan Al-Basri dia sebut, wahai hamba-hamba Allah, peliharalah diri kamu daripada angan-angan ini, kerana sesungguhnya angan-angan merupakan lembah-lembah golongan yang bodoh yang mereka terjatuh ke dalamnya. Abu Umar Al-Mansuri menyebut, kami telah berpagi-pagi dalam keadaan bercita-cita supaya panjang umur dan berangan-angan. Kamu telah berpagi-pagi dalam keadaan bercita-cita supaya panjang umur dan berangan-angan, sedangkan perbuatanmu buruk. Sebenarnya kamu hanyalah menempa besi yang sejuk. Maknanya, sesiapa yang benar-benar mengharapkan sesuatu, pasti dia akan berusaha untuk mencapainya. Ini satu benda yang kita kata akal yang sihat. Kita nak jadi kaya, contoh, kita nak jadi kaya, mesti kita kena usaha lebih, berniaga, bisnes. Kita ada sekarang ni istilah kerja part time, overtime dan sebagainya, sebab kita nak kekayaan. InsyaAllah lah kekayaan daripada sumber rezeki yang halal dan tayyibah, bukannya sumber rezeki yang haram. Itu cerita lain. Cuma nak cerita mudahnya, kalau nak jadi kaya, mesti kena kerja lebih, mesti kena berpenat lelah, kan? Maknanya kalau kita nak faham mudah orang yang kaya tapi tak kerja, mungkin ada unsur tipu, boleh jadi terlibat dengan skim cepat kaya dan sebagainya. Kaya tapi tak ada usaha, tak ada apa, goyang kaki je. Ini kita takut juga, takut terjerumus dalam penipuan dan sebagainya, kan? Jadi itu cara mudah. Kita nak apa lagi? Kita nak contoh orang yang nak cari jodoh dan sebagainya, nak kahwin dan sebagainya, dia mesti usaha untuk cari, bukan tunggu saja, kan? Tunggu tanpa ada usaha dan sebagainya, dan macam-macam lagi contoh. Maknanya kalau kita nak sesebuah kejayaan, kita nak tempa sesebuah kejayaan dan sebagainya, mesti dengan hasil usaha, penat lelah dan sebagainya. Sebab tu saya teringat satu kata-kata waktu di sekolah dulu. Tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit hempedu, kan? Kejayaan itu satu benda yang manis seumpama madu, tapi usaha ke arah nak berjaya tu sendiri satu usaha yang sangat pahit, kan? Mesti hidup kita ni mesti macam tu. Kalau tidak akan jadi angan-angan kosong sahaja, kan? Jadi kata-kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini satu kata-kata yang sangat menyentap jiwa kita, kan? Dalam hidup kita nak berjaya dunia dan akhirat, mesti dengan usaha, mesti dengan amalan, mesti dibuktikan dengan penat lelah kita. Kita nak masuk syurga, kita berpenat lelah, beramal kerana Allah, berpenat lelah untuk kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat kata-kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia menyebut, kan, bila ditanyakan kepada dia, anak dia bertanya, wahai ayah, bilakah waktu kita berehat, kan? Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebut, bila kaki kita melangkah masuk ke dalam syurga, itulah rehat yang sebenar. Maknanya mudah kita nak faham. Kita hidup kat dunia ni penuh dengan penat lelah, letih dan sebagainya, sebab kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Didik anak sekarang ni, penat lelah didik anak, nasihat anak berpuluh-puluh kali, beratus kali. Anak yang masih lagi kecil, dia belum lagi matang dan sebagainya, berpuluh kali, beratus kali kita kena nasihat. Sebab apa? Sebab insya-Allah mudah-mudahan dengan penat lelah kita mendidik anak, bila dia besar besok, dia menjadi orang-orang yang berjaya